Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja binti Idrus. Nombor matrik saya 054065. Kami daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat Semester 3 akan membentangkan hadis 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Zamri. Nombor matrik 054005. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah nama diberi Asma binti Aznan, nombor matrik 054025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huwaida Alia Hilmi binti Kamarudin. Nombor matrik saya ialah 054242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Akilah binti Zulkifli. Nombor matrik saya 054124. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tersebut bermaksud daripada Abu radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Akan sambung ahamiyatuhu hadis, iaitu kepentingan hadis. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li sahihil Bukhari wa hadza jawami'ul kalam wa qad ishtamala al hadis ala umur salasa tajma'u makarimul akhlaq al fi'liyah wal qawliyah wa yanzur ma ja'a fi ahamiyah al hadis salis asyar. Maksudnya, Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari berkata, hadis ini adalah di antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Hajar lagi, hadis ini mencakupi 3 perkara yang menggabungkan di antara kemuliaan akhlak fi'liyah iaitu perbuatan dengan akhlak qauliyah iaitu perkataan. Luah hadis. Yang pertama, yu'min. Maksudnya imanul kamil, iman yang sempurna. Al-munji minal azab billahi ta'ala, selamatkan diri dari azab Allah. Wal mausulu ila ridwanuhu, mencapai keredoannya. Wa asalul iman, tasdik wal iz'an, asas keimanan ialah membenarkan dan kepatuhan kepada Allah. Seterusnya, al-yaumul akhir, ay Yaumul Qiyamah wa huwa waqtul jaza'u 'alal a'mal, iaitu hari kiamat merupakan hari pembalasan ke atas amal-amal yang dilakukan di dunia. Yasmut ay yaskut, iaitu diam. Fal yukrim jaruhu yukhassilu lahu al khair, iaitu berbuat baik kepada jiran. Wa yukaffu anhu al aza'u wal syarru, iaitu tidak menyakiti dan membuat kejahatan kepada jiran. Fal yukrim dhaifuhu, iaitu memuliakan tetamu. Maksudnya yuqaddimu lahu al-kira, memberi layanan. Wa huwa ta'amu dhaifuhu wa nahwu wa yuhassinu ilaihi, memberi makan kepada tetamu, iaitu hidangkan makanan kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Fiqhul hadith wa ma yurshidu ilaih. Yang pertama, al-insanu wa alaqatihi bil mujtama', yang bermaksud manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Okay. Huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaih. Bermaksud mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Al-Islamu yahrisu ala an takunu ahazal alaqah bainahum ala asasi salimu wa manhaj qawimi, yang bermaksud Islam mengawasi agar perhubungan tersebut terdiri di atas asas dan manhaj yang betul dan sejahtera. Dari ayat hakiku indamu, tuntutan ini akan terlaksana apabila yakrimu ba'dahum ba'dan, terdapat perasaan saling hormat menghormati
Yang kedua, yaltazimu kullu minhum ma'al akhirin adabu muamilah wa hasinul muasyirah, yang bermaksud saling beriltizam dengan adab-adab muamalah dan pergaulan yang baik. Contohnya, yang pertama, diafah liaqah, yang bermaksud kata-kata yang baik. Juwaril karim, hubungan tetangga yang mulia. Kalamun jamil, layanan yang sesuai untuk tetamu. Inilah yang sangat digalakkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang kedua, min kamalu imani qawlu al-khaitu wal samatu ama siwahu, yang bermaksud di antara kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik dan tidak menuturkan perkataan yang tidak baik. A'zamu khisalu al-khair wa anfa'u a'malu al-birru, yang bermaksud melaksanakan kebaikan yang paling besar dan amal kebajikan yang paling bermanfaat. Kimalu al-imanu wa timamu al-islam, yang bermaksud kesempurnaan iman dan Islam ialah an yatakallamu al-muslim fi asyu'awinu allati ta'udu alaihi bil nafa'i fi dunyahi aw ukhwatihi, iaitu seseorang muslim itu berbicara pada perkara-perkara yang membawa manfaat kepadanya di dunia ataupun di akhirat. An yaltazimu janibu as-samtu fi kulli ma min sya'nuhu an yasbabu al-azi aw yajlibu al-fasad fayastalzimu ghadabu al-rabbi subhanahu wa ta'ala wasuhtah, yang bermaksud dia hendaklah memegang prinsip diam, yakni tidak berbicara pada setiap perkara yang boleh menyakitkan orang lain atau menimbulkan kefasadan, kerana itu akan membawa kepada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, bermaksud tidak lurus, yakni istiqamah iman seseorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya. At-Tabarani juga meriwayatkan daripada hadis Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yablul abdul haqiqatal imani hatta yakhzuna min lisanihi, bermaksud seseorang hamba tidak sampai kepada hakikat iman sehingga ia dapat menyimpan lidahnya, artinya menahan lidah daripada percakapan yang tidak ada kebaikan. Seterusnya yang ketiga, al-khawdi fil kalam sababil al-halak wa sawnil lisan tariqin najat, yang bermaksud banyak berbicara adalah penyebab kebinasaan dan menjaga lisan adalah jalan yang terselamat. Dalam hadis Rasulullah SAW, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang bermaksud antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Ani fa'alal muslim idza arada an yatakallam an yafkaru qabla an yatakallam, yang bermaksud sekiranya seorang itu ingin bercakap, dia mesti berfikir sebelum dia bercakap. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Terjemahannya, seseorang hamba berbicara dengan satu kalimah yang diredai oleh Allah tetapi dianggap remeh, Allah akan mengangkatnya dengan perkataan itu beberapa darjat. Dan seseorang hamba berbicara dengan kalimah yang dianggap remeh, yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan mencampakkan hamba itu ke neraka Jahannam. Ingatlah hadis Mu'az radhiyallahu anhu, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim, yang maksud dan tiadalah seseorang itu jatuh ke dalam neraka melainkan kerana hasil lisan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Terusnya yang keempat, adabul kalam. Adabul kalam fil Islam katsirah, minha alif
Harasa al-muslim ala ayatakallam bima fihi nafi'. Yang bermaksud, seseorang muslim berhati-hati agar bercakap pada perkara yang bermanfaat, bukan hanya pada cakap kosong. Wallaghwi huwa al-kalam al-batil, kal-ghibah wan-namimah wat-ta'nu fi a'radu an-nas wa nahwi dhalik. Yang bermaksud, perkataan yang tidak berguna dan sia-sia ialah perkataan yang batil, seperti mengumpat, mencemari kehormatan orang lain dan sebagainya. Al-ba' adamu al-iktsar min al-kalami al-mubah li'annahu qad yajri ila al-muharram aw al-makruh. Terjemahannya, tidak banyak berbicara walaupun pada perkara yang harus, kerana boleh jadi harus itu membawa kepada makruh ataupun haram. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, "La tuksiru al-kalam bighairi zikrillah, fa inna kasratal kalam bighairi zikrillah qaswatul lil qalbi, wa inna ab'ada an-nas minallahi qalbu al-qasi." Janganlah kamu sekalian banyak berbicara pada yang bukan zikrullah Ta'ala, kerana banyak berbicara pada yang bukan zikrullah Ta'ala akan membawa kepada keras hati, dan orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang hatinya keras. Jim, wujubul kalam indal hajat ilaih, wa khasatu li bayan al-haq, wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, wa ya'tabiru dhalik min asyraful khisal. Yang bermaksud, wajib jika ada keperluan untuk bercakap, seperti menjelaskan kebenaran, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dan semua sifat-sifat ni adalah paling mulia. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Al-khamisah, yang kelima, al-inayatu bil jarri wal wasiyatu bihi. Maksudnya, menjaga hubungan dengan jiran dan wasiatnya. Minal kamalul iman wa sidqul islam al-ihsanu ila jar wal birru wal kaffu anil azah. Di antara kesempurnaan iman dan kebenaran Islam ialah berbuat baik kepada jiran tetangga dan tidak menyakitinya. Yang bawah tu, al-amru bil ihsan ila jar ay al-amru bi ibadatihi. Allah telah memerintahkan berbuat baik kepada jiran ini sama seperti perintah untuk melakukan ibadah. Sadisan, iza'ul jari halalun fil imani yusabbibul halaka. Maksudnya, menyakiti jiran ialah kecacatan iman yang boleh menyebabkan kebinasaan. Poin pertama, aza al-jari muharramun fil Islam. وهو من الكبائر التي يعظم اسمها ويشتد عقابها عند الله عز وجل. Maksudnya, menyakiti jiran diharamkan dalam Islam dan ia tergolong dalam dosa besar yang akan dibalas dengan siksaan yang amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kedua, tahawwalu baina fa'iluha wa baina balughati maratibil fadli wa kamalil iman. Maksudnya, menghalang pelakunya daripada sampai kepada darjat kelebihan dan kesempurnaan iman. Maksudnya di sini, sesiapa sahaja yang menyakiti jiran akan terhalang dirinya daripada mendapat kesempurnaan iman. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, inna fulanatan tusallu bil-laili wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiraniha salitah. Qala la khaira fiha hiya finnar. Maksudnya di sini, ada orang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulana itu selalu solat malam, berpuasa di siang hari, cuma dia menyakiti hati jirannya. Jadinya Rasulullah pun menjawab, nerakalah tempatnya. Seterusnya, wa qila lahu inna fulanatan tusalli maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil anwari minal aqti wa laysa laha
syai'un ghairuhu wa la tu'zi bilisaniha jiraniha qala hiya fi jannah. Dan seterusnya yang kedua ni pula, si fulanah itu melaksanakan hanya solat 5 waktu, iaitu solat fardu, dan berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah hanya dengan beberapa ketul keju dan tidak menyakiti hati jirannya. Maka baginda menjawab, syurgalah tempatnya. Okey, seterusnya kandungan hadis yang ketujuh ialah wasailul ihsanu ilal jar, wasailul birru wal ihsan ilal jari kathirah minha. Maksudnya, di antara cara berbuat baik kepada jiran, di antaranya yang pertama, muasatuhu indaha jati, iaitu menolongnya ketika berhajat. An Umar radhiyallahu anhu, la yashba'u al-mu'min duna jarihi. Maksudnya, daripada Umar radhiyallahu anhu, tidak boleh kenyang seseorang mukmin sedangkan jirannya sedang kelaparan. Yang kedua, musa'adatuhu wa tahsilun naf'ulahu. Artinya, membantu dan berusaha memberi manfaat kepadanya sekalipun terpaksa bertolak ansur. An Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'u ahadukum jarihi an yaghriza khasyatun fi jidari. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu menegah jirannya daripada menyandarkan kayu pada dinding rumahnya. Dan yang terakhir, al-ihda'u lahu wala sima fil munasibat. Artinya menghulurkan hadiah kepada jiran terutama ketika ada sempena. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahkiran najarah lijaratuha walau farisan syatin. Seterusnya, kandungan hadis yang ke-8 ialah ikramud dhaifu minal iman wa min mazahirul husnul Islam, iaitu memuliakan tetamu sebahagian daripada iman dan sebahagian daripada gambaran kebaikan Islam seseorang. Yubayyina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis anna minal iltizam syara'i'ul Islam lazimuhu ikramu min nazala indahu minad duyuf. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita melalui hadis ini bahawa sesiapa yang beriltizam dengan syariat Islam dan berjalan di atas jalan mukmin yang sejati, maka mestilah dia memuliakan, berbuat baik dan berlaku ihsan kepada tetamunya. Faqala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifi. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ad-diyafah min makarimul akhlaq wa adabul Islam wa khuluqul nabiyyin was salihin. Artinya, melayani tetamu adalah di antara kemuliaan akhlak dan adab-adab Islam, akhlak para nabi dan orang-orang yang soleh. Fazahaba Ahmad wal Laysu ila anha wajibah yauman wa laylah lama ruwahu Ibnu Majah min qawluhu lailah ad-dhaifu haqqu wajib ala kulli muslim. Imam Ahmad dan Al-Laysu berpendapat bahawa melayani tetamu adalah wajib dalam batasan masa 1 hari 1 malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Rasulullah SAW, 1 malam tetamu adalah hak dan wajib ke atas setiap muslim. Fahuwa amrun wal amru lil wujub wa idza qila bi wujubi diyafah wa imtina'u anha al mazur fahal ya'khudhu ad-dhaifu haqquhu min malihi bi nafsi. Manakala menurut jumhur pula, melayani tetamu adalah sunat dan ia adalah di antara kemuliaan akhlak. Jadi ia tidaklah wajib. Seterusnya saya akan menyambungkan poin yang ke-9, iaitu min adabu ad-diyafatu wad-dhaifu, yang bermaksud etika menerima tetamu dan bertemu. Kalau kita tengok pada muka surat 109, dia ada beberapa adab tentang tetamu. Okey. Apa yang kita boleh ambil adalah yang pertama adalah waqarimuha al-bashiru wal bashasha fi wajh ad-dhaifu, yang bermaksud bermanis muka dengan tetamu. Sebab dia nak kata kat sini, bila tetamu datang ke rumah kita, kita hendaklah melemparkan sebuah senyuman bagi wajah yang ceria dekat tetamu. Okey. Yang kedua,
Wattaibu al-hadisu ma'ahu, yang bermaksud berlemah lembut semasa berbicara dengan tetamu. Bila tetamu hadir, kita hendaklah cakap benda yang menyenangkan, melemah lembut, tidak mengguris hati tetamu. Okey. Poin yang ketiga, dia kata kat sini, al-mubadaratu bi-ihdaru ma tayassaru indahu minat ta'am wa syarab. Yang bermaksud menghidangkan makanan dan minuman sekadar yang mampu. Dalam hadis diriwayat Muslim, dia berkata, rawahu Muslim min qawlu sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu salasatu ayyam wa jaizatuhu yawm wal layl, fama kana wara'ahu dhalika fahuwa sadaqah alaih. Yang bermaksud dekat sini hadis ni dia cakap, diriwayatkan oleh Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerima tetamu itu selama 3 hari, hadiahnya selama sehari semalam, sedangkan selebihnya dianggap sebagai sedekah. Okay. Adapun adat dalam tetamu ini, dia ada cakap ada yang tidak boleh juga. Contohnya macam dalam ayat ni dia kata, alla yaqdiku ala muzawwarah wala yaz'ajuhu. Yang bermaksud kat sini dia kata, sedangkan di antara etika bertamu adalah tidak memberatkan dan tidak mengganggu orang yang dikunjunginya. Maksudnya bila kita nak pergi menziarahi orang, kita kena pastikan time kita datang tu kita tidak mengganggukan dia. Kita datang waktu dia free, waktu dia tak apa-apa, boleh. Okey, dekat sini dia ada bagi tahu 2 contoh. Contohnya, wa man tadi yuku an yamkisu indahu fawqa salasa ayam. Okey, yang bermaksud kat sini dia kata menginap di rumahnya lebih daripada 3 hari. Okey, seperti mana kita tahu ada setengah orang kita nak menetap rumah dia, okey, kita nak menetap lebihlah seminggu contohnya. Dia boleh sekiranya mendapat kebenaran daripada tuan rumah itu sendiri. Contoh yang kedua kat sini dia bagi, yumakkisu indahu wa huwa yash'uru annahu laysa indahu ma yadhifuhu bihi. Okey, yang bermaksud atau tinggal menetap di sana sedang ia tahu bahawa orang yang dikunjungi tersebut tidak mempunyai makanan yang cukup yang bisa disuguhkan. Maksudnya rumah yang kita nak pergi menetap tu dia tak cukup makanan. Kita tahu tapi tuan rumah tu dia macam ragu-ragu sebab makanan tak cukup nanti nak bagi dia. Macam tu lah maksud dia kat sini. Macam dalam hadis riwayat Abi Syarri radhiyallahu anhu berkata, wala yahillu rijalun muslim an yakimu inda akhihu hatta yuassimuhu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yu'assimuhu? Qala, yakimu indahu wala yashay'un lahu yaqriyahu bihi. Yang bermaksud kat sini dia kata, dari Abu Syurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tinggal menetap di rumah saudaranya sehingga membuatkannya dosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia membuat dosa? Rasulullah SAW menjawab, ia bermukim di rumah seseorang sedangkan orang itu tidak mempunyai makanan yang bisa disuguhkan. Riwayat Muslim. Poin yang terakhir, ahamiyatul al-amal bihadzal hadis, yang bermaksud kepentingan beramal dengan hadis ni. Okey, kita dah sampai ke akhirnya. Apa yang kita boleh simpulkan dalam hadis ni, ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, li'annahu yahaqqaqu wahdul kalimah. Yang bermaksud kat sini, mewujudkan persatuan. Bila kita saling berkunjung ke kunjung, kita akan mengeratkan lagi ukhuwah sesama muslim. Okey. Yang kedua, wa yu'allifu bainal qalbu, ikatan hati. So, bila kita nak cakap, bila kita dah jumpa saudara mara, dah ada ukhuwah dengan saudara muslim kita, dia akan mengaitkan hati sesama muslim. Yang ketiga,
Wa yazhabuhu ad-dira'u wal ahiqadu. Yang bermaksud menghapuskan dendam dan dengki. So bila kita sesama Muslim berbaik, tiada pergaduhan, peperangan, dia akan menghindarkan kita daripada sifat dendam dan dengki sesama Muslim. Sekian sahaja pembentangan untuk hari ini daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.